Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada pelajar-pelajar yang berkumpul pada 4 dan 5 hari bulan baru-baru ni. Ini adalah kesinambungan lah. Video kali ni kesinambungan berkaitan pada video yang pertama lah yang UPEP dah keluarkan. Video ni bertujuan untuk menjelaskan balik terdapat sedikit salah faham bagi adik-adik semua tentang fasa 1 dan fasa 2 dan juga mengenai iuran convocation lah. Jadi kat sini saya akan menjelaskan fasa 1 dan fasa 2. Diharapkan adik-adik faham lah, adik-adik berada di fasa 1 atau fasa 2. Macam mana kita nak tahu kita ni fasa 1, fasa 2? Pertama sekali, fasa 1 kita golongkan kepada pelajar-pelajar ataupun graduan yang dah bayar yuran convocation, yuran full lah 150 ni sebelum 30 hari bulan 11 2021. Maknanya adik-adik bayar yuran sebelum 30 hari bulan 11 tu, itu dikira fasa 1. Clear cut. Fasa 2 pula bermula selepas 1 Disember. Maknanya yuran pengajian, bukan yuran pengajian, yuran convocation yang dijelaskan selepas 1 Disember adalah fasa 2. Kita golongkan fasa 1, fasa 2 ni disebabkan kita akan bagi prioriti kepada fasa 1 dahululah. Yang mana kalau adik tengok dekat laman web tadi tu, laman web UPEP, yang mana untuk buat tempahan temu janji secara walk-in, memang ada dah link yang disediakan. Cuma ada beberapa lagi segelintir daripada adik-adik yang dah buat appointment yang tak berapa jelas lah tentang tata cara walk-in ni. Kita hanya buka walk-in ni hanya untuk yang dah menjelaskan bayaran sahaja, untuk fasa 1 dahulu. Maknanya fasa 1 yang dah bayar sebelum 30 hari bulan 11 ni boleh start tempah lah. Tempahan tu bermula daripada 13 Disember sehingga 15. Ini untuk tempahan. Dan dia akan berakhir pada 18 Disember. Disember 2021 lah. Tempoh walk-in lah, tempoh ambil secara bersemuka daripada 13 Disember sehingga tempoh ni ambil 13 sampai 18. 20 hari bulan, iaitu 20 hari bulan Disember, urusan penghapusan akan dimulakan. Maknanya selepas 18 ada lagi, kita akan stop, dan 20 tu akan mulalah penghapusan. Maknanya adik-adik boleh tempah temu janji walk-in, dan dia akan habis pada 15 Januari 2022. Ini bagi fasa 1 yang dah bayar sebelum 30 hari bulan 11. Harap faham yang tu. Lagi satu, bila kita dah terima temu janji semua ni, kita perasan, kami di unit exam perasan masih ada pelajar ataupun bekas graduan lah yang buat tempahan ni, para pelajar yang tak bayar lagi yuran convocation. Sebenarnya kena settlekan dulu yuran convocation 150 ni, baru boleh buat tempahan. Tapi adik-adik yang baru nak bayar yuran convocation 150, automatically adik-adik ni tergolong dalam fasa 2. Jadi kena faham beza fasa 1 dan fasa 2. Fasa 2 memang selepas 1 hari bulan 12, semua tu kira fasa 2. Alright? Lepas tu, bila adik buat tempahan, ini bagi adik-adik yang fasa 1 buat tempahan. Bila adik klik dekat butang tu, klik book tu, automatically adik-adik akan dapat email yang mengesahkan temu janji adik berjaya. Kena check email. Kena check. Sebab memang tempahan tu, temu janji tu dia akan hantar ke email yang adik tulis waktu tempahan. Sekiranya pihak exam membatalkan temu janji adik-adik tu, mungkin temu janji adik tu dibatalkan sebab adik-adik ni fasa 2, jadi tak boleh lagi ambil untuk yang fasa 1. Lagi satu, adik-adik tak bayar pun lagi, so memang unit exam akan cancelkan. Jadi kena check lagi inbox lah. Sebab ada para graduan yang datang, dia kata dia tak dapat yang pembatalan, tapi sebenarnya semua pembatalan ke confirmation of booking semua akan masuk ke inbox adik-adik semua. So kena check.
Alright. Yang penting sebenarnya kat sini, yuran convocation perlu dijelaskan. Fasa 1, fasa 2 sama je. Tapi fasa 1 akan dapat sijil lagi awal. Sebab fasa 1 dah buat pembayaran sebelum 30 bulan 11. Jadi, okey, harap fahamlah yang pasal tu. Okey, fasa 2 bila bermula? Okey, dijadualkan dalam perancangan. Diharapkan fasa 2 bermula pada 17 Januari. Tetapi apa-apa perubahan kita akan maklumkan dari masa ke semasa melalui laman web UPEP kami. So sini informasi untuk adik-adik yang nak ambil sijil ni, yang berkombo pada 4 dengan 5 baru-baru ni lah, rujuk je selalu laman web UPEP tu. Kalau bukan laman web UPEP, masuk balik laman web Facebook Pegawai Peperiksaan PUO. Kalau tak ada kat Facebook Pegawai Peperiksaan PUO, masuk laman web PUO sendiri. Kalau tak ada juga kat situ, kalau tak tahu mana, tengok dekat laman web convocation. Sini memang kita dah war-warkan lah. Dan informasi tu kalau tak dapat juga dari segi online, boleh call, contact unit exam. Kita akan maklumkan lah dari masa ke semasa. Saya harap sangat adik-adik semua faham lah. Okay, itu untuk yang tempahan temu janji. Okay, nanti kami akan tunjukkan macam mana contoh email yang diterima untuk mengesahkan booking adik diterima dan dikanselkan. Okey, lagi satu saya nak mohon kerjasama daripada semualah, pada adik-adik yang buat tempahan ni. Sila tepati dan hormati masa dan juga tarikh yang adik-adik semua dah buat temu janji. Kalau kata adik-adik tempah untuk datang esok pada pukul 10, kena datang pada waktu tu, kena datang pada hari tu. Sebab kita melayan berdasarkan temu janji. Sekiranya adik tempah pada pagi tapi adik datang petang, dan petang tu adalah slot pelajar lain, jadi tak fair lah. Kita dah curi masa orang dan kita pun dah bazirkan masa orang. Itu sebenarnya kena hormatilah dan tepati tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Okey, saya harap faham lah. Kemudian lagi satu berkenaan dengan walk-in ni. Okey, kalau boleh, memang sepatutnya yang kena datang adalah pelajar itu sendiri. Tak boleh hantar wakil. Kenapa tak boleh hantar wakil ya? Sebabnya isu dia macam ni ya. Sijil tu sijil dokumen rasmi, dokumen yang penting, agak peribadi lah sebenarnya. Sebab dia adalah bukti kita punya status, kita punya pengajian tu lah kan. Jadi bila adik hantar wakil, bagi wakil ambil, walaupun adik percaya wakil adik ni, kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin sijil adik-adik tu digunakan untuk tujuan lain. Mungkin ada scam ke apa kan. Jadi pentingnya kesedaran ke adik-adik, sijil tu diambil oleh diri sendiri. Okey. Melainkan ada kes-kes yang memang tak dapat dielakkan, itu ada atas budi bicara lah. Itu untuk sijil. Kemudian ada lagi yang ada juga yang bekas pelajar dan graduan yang dia tak bayar tapi dia nak sijil. Okey, dia kena bayar yuran convocation ya. Saya tekankan kat sini, yuran convocation perlu dibayar 150 baru boleh daftar untuk mengambil sijil. Okey, selagi yuran convocation adik-adik yang berkombo baru-baru ni tak dibayar, maka tiada sijil akan diberikan. Ini clear lah. So harap semua faham. Okey, saya harap penjelasan yang saya bagi dalam bentuk video ni dapat difahami dengan lebih jelas. Mungkin dari segi penulisan ada beberapa daripada adik-adik semua yang tak berapa faham lah. Okey, tapi sebelum membuat tempahan, make sure adik-adik baca dahulu maklumat yang telah dinyatakan. Maknanya adik kena dulu tengok adik ni fasa 1, fasa 2. So kalau adik fasa 2 tapi adik buat tempahan untuk fasa 1, memang kena reject. Itu memang akan dimaklumkan melalui email balik. Maknanya kami sendiri akan cancel booking adik tu, dah akan hantar maklumat tu melalui email. Kena check email lah, email yang adik daftar. Itu sahaja saya rasa buat waktu ni. Kalau ada apa-apa maklumat baru, nanti kami akan kongsikan kembali. Okey, terima kasih.